Ahli-ahli yang berhormat Tan Sri Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amarana bisyura wa ja'ala fiha barakatan wa khaira wa wa'ada biha thawaban jazila. Wassalatu wassalamu ala man ba'asahu lil alamin basyira wa nazira wa ala alihi wa sahbihi allazina kataba lahum khairan kabira. Ya Allah, ya Tuhan yang maha besar kekuasaan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis perundangan, kami mohon keberkatan ke atas mesyuarat Dewan Perhimpunan, perlindungan dan pemeliharaan kepada jalan kebenaran dan kebajikan dalam mentadbir dan menjayakan perjalanan Dewan untuk kepentingan agama, kebahagiaan rakyat dan kestabilan kerajaan. Ya Allah, ya Tuhan yang maha kaya kurniaan, kami mohon limpah perkenan, taufik hidayah-Mu seluruh panduan dalam apa jua perkara dan rundingan yang dibawa dan dibahas ke dalam Dewan berkesudahan dengan baik dan bertambah-tambah kebajikan. Ya Allah, ya Tuhan yang maha limpah keadilan, kurniakan kepada kami kebesaran jiwa dan kekuatan azam untuk memenuhi janji-janji, menunaikan amanah tanggungan. Kurniakan kepada kami keluasan fikiran, ketinggian ihsan dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab kepimpinan. Ya Allah, ya Tuhan yang maha luas keampunan, kami mohon kesejahteraan dan keselamatan bagi negeri Johor Darul Ta'zim dan rakyat sekalian, perlindungan daripada segala huru-hara dan kekacauan. Semoga sentiasa berada dalam aman tentram, maju negeri makmur negara berpanjangan. Kepada-Mu jua, ya Allah, doa kami mohon diterima dan diperkenankan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemasyuran daripada Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam mufakat Johor, selamat pagi, salam sejahtera. Ahli-ahli hormat, sidangan ini kita teruskan. Jemput. Soalan lisan. Yang Berhormat Serum, jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berkat Johor. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan nombor 1. Yang Berhormat Senggarang, jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan nombor 2. Jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, selamat pagi, selamat sejahtera dan salam mufakat Johor. Izinkan saya menjawab soalan 1 dan soalan 2 secara serentak. Terdapat pelbagai pendekatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Tourism Johor dalam memperkasakan sektor pelancongan negeri Johor. Peran induk pelancongan negeri Johor telah dijadikan sebagai hala tuju pembangunan sektor pelancongan Johor ke arah menjadi negeri Johor sebuah destinasi pelancongan bernilai tinggi pada tahun 2023. Kerajaan negeri telah melakukan penjenamaan semula nama, logo dan slogan Jabatan Pelancongan Negeri Johor kepada Tourism Johor. Ini dilihat bertepatan pada masanya di dalam usaha kerajaan negeri untuk memperhebatkan promosi dan pemasaran pelancongan di dalam serta di luar negara. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kerajaan negeri juga sedar bahawa untuk membangunkan industri pelancongan negeri Johor, penlibatan pihak swasta khususnya penggerak-penggerak industri pelancongan adalah amat penting. Justru itu, kerajaan negeri telah mendejuenasi Persatuan Pelancongan Negeri Johor, di mana semua badan-badan bukan kerajaan berkaitan pelancongan
diletakkan di bawah satu bumbung dengan tujuan membantu kerajaan negeri memperkukuhkan hubungan kerjasama dengan pihak swasta. Yang berhormat Tan Sri Speaker, promosi dalam pemasaran secara atas tarian pada masa kini dilihat memainkan peranan yang penting kerana ia dapat disampaikan dengan murah, cepat dan berkesan. Justru itu, kerajaan negeri telah menancarkan Taman Sesawang Tourism Johor yang baru pada 11 Januari 2016 yang lalu dan juga telah mengaktifkan penggunaan media sosial Tourism Johor iaitu Facebook, Instagram, Twitter dengan izin sebagai salah satu medium promosi pemasaran dan mendapatkan mandu balas tentang pelancongan negeri Johor. Pada 15 Jun 2016 yang lalu, kerajaan negeri buat jurong-jurong kalinya memperkenalkan Buletin Explore Johor yang merupakan pendekatan terbaru kerajaan negeri dalam usaha untuk menyarukan maklumat berkenaan program pelancongan yang telah dan akan dijalankan di seluruh negeri Johor kepada bangsa Johor serta pelancong khususnya. Bagi memperhebatkan promosi dan pemasaran pelancongan negeri Johor, kerajaan negeri akan memperbanyakkan program lawatan penggenaran atau fan trip dengan izin bagi tempoh Januari hingga November 2016. Sebanyak 9 lawatan penggenaran telah dianjurkan yang melibatkan peserta dari dalam negara dan luar negara seperti Vietnam, Hong Kong, Jerman, India. Para peserta adalah terdiri daripada ejen pelancongan, media massa, penulis blog dan penulis penggambaran travel writer dengan izin. Pengajuran acara pelancongan sama ada bertaraf antarabangsa atau nasional merupakan salah satu usaha berterusan kerajaan negeri untuk menarik kedatangan pelancong ke negeri Johor. Kerajaan negeri juga sedang di dalam langkah mewujudkan signature event dengan izin di setiap daerah bagi menggalakkan pelancongan daerah. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada tahun ini kerajaan negeri telah menggiatkan usaha untuk mempromosi dan memasarkan produk serta perkhidmatan pelancongan negeri Johor melalui program misi pelancongan Explore Johor. Melalui program ini, kerajaan negeri akan membawa bersama penggerak-penggerak industri pelancongan negeri Johor dan mengadakan pertemuan dengan agensi kerajaan serta penggerak-penggerak industri pelancongan di negara berkenaan bagi mewujudkan rangkaian kerjasama di antara mereka. Yang berhormat Tan Sri Speaker, kerajaan negeri juga masih meneruskan usaha-usaha untuk memperkukuhkan pembangunan produk pelancongan negeri Johor dan salah satu usaha tersebut adalah dengan mengenepasti produk pelancongan baru di setiap daerah dan pihak berkuasa tempatan. Untuk makluman, pada tahun ini saya telah mengadakan lawatan kerja ke daerah Kota Tinggi, Muar, Segamat dan Kulai, di mana saya mendapati terdapat beberapa produk pelancongan baru yang berpotensi untuk dibangunkan. Selain itu, saya juga mendapati banyak usaha-usaha sedang dilakukan oleh agensi peringkat daerah, terutama pejabat daerah dan pihak berkuasa tempatan untuk mempertingkatkan infrastruktur serta kemurahan sokongan di kawasan pelancongan. Sebagai contoh, mewujudkan pusat informasi pelancongan di setiap daerah. Yang berhormat Tan Sri Speaker,
Perkara-perkara yang saya nyatakan sebentar tadi adalah merupakan usaha berterusan dan pendekatan baru yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri dengan kerjasama pelbagai pihak untuk memastikan industri pelancongan negeri Johor terus berkembang maju. Saya juga mengaru-arukan sebarang pandangan, carangan dan ulasan yang membina dari adik-adik yang berhormat di dalam Dewan yang mulia ini untuk bersama-sama dengan saya memajukan industri pelancongan negeri Johor. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Serum jemput. Terima kasih Hormat Tuan Speaker. Terima kasih kepada YB Exco yang memberikan jawapan, dan intipati jawapan itu adalah berkaitan dengan promosi dan pemasaran, dan saya yakin insya-Allah negeri Johor dapat terus kekal dalam kelompok yang terbaik di Malaysia. Soalan tambahan saya adalah adakah tourism Johor akan memperkenalkan produk-produk baru yang lebih jelas lagi? Terima kasih. Jemput. Terima kasih Yang Berhormat Serum atas soalan tambahan yang dikemukakan. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, untuk makluman Dewan yang mulia ini, dari semasa ke semasa kerajaan negeri menerusi tourism Johor akan cuba untuk memperkenalkan produk-produk pelancongan agar sentiasa relevan dengan permintaan semasa. Kerajaan negeri telah membuat inovasi produk pelancongan homestay dengan memperkenalkan program desa stay yang secara rasmi dilancarkan pada 30 Julai 2016 yang lalu bertempat di Kampung Padat Tengah, Batu Bahat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Pada 4 Ogos 2016, kerajaan negeri telah melancarkan Caravan Park Johor di Bayo di Saru, Kota Tinggi, bagi mewujudkan keberbagian pilihan kepada para pelancong yang sebenarnya mempunyai cita rasa berbeza-beza. Pada 4 Oktober 2016, Pusat Oleh-oleh Johor dibuka secara rasmi kepada orang ramai dan para pelancong untuk memberi peluang kepada orang ramai atau pelancong mendapatkan barang cenderamata negeri Johor untuk dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Terima kasih. YB jemput. Terima kasih Tan Sri Speaker. YB ya. Belakang. Okey, terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih juga YB Exco yang memberi penerangan terhadap pelancongan ini. Cuma gini, selama ini saya pun tertanya-tanya pasal promosi melalui lawan sesawang ataupun mobile aplikasi. Cuma gini, dekat lawan sesawang Facebook sekarang, ramai pengguna Facebook dia telah melabelkan, contohnya 10 tempat yang patut kita lawati dekat Johor, 10 cenderamata yang patut dibawa selepas kamu melawat Johor, 10 makanan yang sepatutnya kita enjoy dengan izin dekat Johor Bahru. Jadi ada tak interaksi terutama tourism Johor dengan website-website sebegini? Sebab saya rasa trend pelancongan yang akan datang ataupun sekarang kini adalah merupakan free and easy, di mana kita mendapat maklumat sebegini sebelum kita pergi ke sesuatu tempat. Dan jangan kita lihat dengan adanya maklumat yang sebegini, sebenarnya ramai dia boleh buat daripada pengunjung luar negara pun ataupun pengunjung daripada dalam negeri, dia pun dapat mengaturkan pelancongan dia dekat negeri Johor ini. Jadi saya mohon penjelasan daripada pengurusi Exco. Okey. Jemput YB. Terima kasih Yang Berhormat Pekarang Linting atas carangan dan pandangan, dan ini memang betul. Saya lebih detail saya akan jawab semasa pengurungan nanti pada petang. Tapi boleh tambah juga 10 pemimpin mesti ditemui di negeri Johor.
Dan inilah kerana industri pelancongan adalah satu industri yang sentiasa mengadakan kreatif dan inovatif. Produk-produk kita walaupun sudah sedia ada di tempat kita, tapi macam mana kita dipakejkan dengan penjenamaan yang lebih menarik, dan itulah memang satu tarikan. Terima kasih. Yang Amat Serom jemput. Yang Amat Serom. Yang Berhormat Tuan Speaker, soalan saya nombor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muafakat Johor. Yang Berhormat Tuan Speaker, kita sedia maklum bahawa negeri Johor bawah pimpinan Yang Berhormat Menteri Besar berhasrat ingin menjadikan negeri ini negeri maju dan masyarakatnya juga maju selaras dengan gagasan Johor berkemajuan. Ukuran masyarakat maju bukan hanya pada keterbukaan peluang pekerjaan atau lingkaran lebuh raya yang bertingkat atau gedung membeli belah yang bersaiz mega. Kesemua itu hanyalah ciri luaran, tapi apa yang ditekankan ialah masyarakat maju adalah mereka juga yang maju dalam pemikiran dan juga budayanya. Tanpa pemikiran dan budaya yang maju, cita-cita menjadi negeri maju pasti gagal untuk direalisasikan. Oleh itu, usaha-usaha ke arah menghasilkan pendidikan berkualiti sentiasa diberikan penekanan oleh kerajaan negeri seiring dengan perubahan dan keperluan semasa pada hari ini. Bermula di peringkat sekolah rendah dan menengah, kerajaan negeri menyokong inisiatif yang telah dilakukan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor dalam melaksanakan apa yang disebut sebagai pembelajaran abad 21. Pembelajaran ini merupakan inisiatif di peringkat awal yang memberi penekanan kaedah pembelajaran secara moden yang interaktif untuk dilaksanakan di sekolah yang bagi melahirkan modal insan yang memenuhi keperluan abad 21. Program ini telah bermula pada tahun 2015 dan dirancang sejajar dengan gelombang kedua yang terdapat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, yang mana pembelajaran abad 21 memberikan penekanan kepada penerapan 4K, iaitu komunikasi, kolaborasi, kritis dan juga kreatif. Dengan menggunakan sumber prasarana serta teknologi sedia ada, murid-murid diberi peluang yang luas untuk mencuba, meneroka dan membuat penilaian berdasarkan kepada maklumat serta pengalaman mereka dalam melaksanakan serta menyelesaikan tugasan ataupun projek yang diberikan kepada mereka. So, pendekatan yang berpusatkan pelajar ini memberi peluang untuk pelajar berinteraksi dan berkolaborasi secara berkesan sama ada dengan guru ataupun sesama mereka ke arah membentuk pelajar-pelajar yang berfikiran kritis serta kreatif dalam melaksanakan tugasan yang diberikan kepada mereka. Sebagai langkah permulaan, sejumlah 110 buah sekolah di seluruh negeri Johor, iaitu 55 sekolah rendah dan 55 sekolah menengah dari setiap daerah yang mewakili setiap daerah, iaitu satu daerah 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah telah terpilih sebagai sekolah rintis bagi pelaksanaan kaedah pembelajaran abad 21. Sekolah rintis ini akan dibimbing agar mereka menjadi pemangkin kepada pelaksanaan pembelajaran abad 21 di daerah masing-masing. Yang Berhormat Tuan Speaker, selain inisiatif yang dilakukan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor, kerajaan negeri melalui Yayasan Pelajaran Johor juga telah berkolaborasi dengan Universiti Teknologi Malaysia dalam memperkasakan penggunaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar, sebagaimana yang telah saya terangkan semasa menjawab soalan pada sidang Dewan pada hari Ahad yang lalu. Program pengayaan bahasa Inggeris ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melihat pelajar-pelajar anak Johor ini mampu bertutur dan menguasai bahasa Inggeris semasa mereka menuntut ilmu,
sama ada peringkat rendah sehinggalah peringkat tertinggi dan bila mereka menceburi bidang pekerjaan pada satu hari nanti. Selain daripada itu, Yang Berhormat Tan Speaker, sejajar dengan hala tuju Kerajaan Negeri Johor untuk menjadi sebuah negeri yang dikenali sebagai Johor berkemahiran, pembinaan hub kemahiran atau yang disebut sebagai Skills Johor dengan izin yang bernilai 100 juta ringgit dengan keluasan kira-kira 100 ekar di jalan kilometer 6 Bukit Tinggi merupakan usaha kerajaan negeri untuk merealisasikan hasrat Johor berkemahiran ini. Pembinaan hub kemahiran ataupun skills Johor yang bakal mempunyai kapasiti untuk menampung sehingga 20,000 pelatih bakal menyediakan satu dimensi baru bagi pembelajaran kemahiran kepada pelajar-pelajar lepasan sekolah dan juga tenaga kerja yang ingin meningkatkan keupayaan diri mereka dalam bidang-bidang tertentu. So antara objektif pembinaan hub kemahiran atau skill Johor ni, pertama memberikan ataupun menyediakan kursus-kursus kemahiran kepada belia-belia yang lepasan sekolah yang tak dapat masuk ke pengajian tinggi. Kedua, menyediakan kursus kemahiran kepada mereka yang telah mempunyai diploma ataupun ijazah di peringkat tinggi tapi ingin mendapatkan kemahiran bagi meningkatkan nilai tambah kepada diri mereka. Dan yang ketiga, memberikan persijilan kepada mereka yang mempunyai pengalaman tertentu. Mungkin orang tu dia ada pengalaman dalam satu bidang 10 atau 15 tahun tapi dia tak ada pihak yang memberikan sijil, maka skill Johor juga boleh main peranan ke arah itu. Yang Berhormat Serom jemput. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Terima kasih kepada OBSCO atas jawapan yang diberikan, dan sebenarnya saya tertarik apabila OBSCO berkata tentang hub skill ataupun kemahiran Johor, di mana saya maklum ia adalah platform disediakan oleh kerajaan negeri kepada golongan lepasan sekolah dan belia untuk meningkatkan kemahiran seterusnya menjadi nilai tambah pada diri mereka. Jadi soalan tambahan saya, apakah fokus dan perancangan kerajaan negeri dalam membangunkan tenaga kerja mahir di negeri Johor melalui hub skill ataupun kemahiran Johor ini, dan apakah kursus-kursus yang ditawarkan di skill atau kemahiran Johor? Terima kasih. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, skills Johor ini memfokuskan kepada beberapa bidang kemahiran utama. Sebab masa ini dalam bidang minyak dan gas, logistik, bioteknologi, hospitality dan pelancongan, penjagaan kesihatan dan peruncitan, serta beberapa khidmat sokongan dalam bidang kejuruteraan, elektrik dan elektronik, teknologi maklumat. Skills Johor juga akan sedang bekerjasama dengan pemain-pemain industri tempatan di negeri Johor seperti Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversity Johor, JBiotech, Johor Petroleum Development Corporation dengan izin ataupun JPDC bagi menggerakkan program-program ini. Selain daripada itu, Skills Johor juga bakal menawarkan program untuk meningkatkan kemahiran ke tahap yang lebih tinggi kepada pekerja-pekerja yang mungkin dia bakal diberhentikan kerja daripada satu majikan, mungkin nak dapat kemahiran baru supaya mereka boleh dapat kerja di tempat baru, khususnya dalam bidang-bidang seperti minyak dan gas, pelancongan dan juga hospitality.
Skill Johor juga akan menawarkan kursus-kursus latihan jangka pendek, iaitu 1 hingga 6 bulan, dan juga kursus penuh masa bagi program pensijilan yang dikeluarkan oleh penyelia latihan vocational bertaraf antarabangsa, antaranya daripada Australia, iaitu The Australian Skills Quality Authority dengan izin ataupun ASQA. Skills Johor juga bekerjasama secara strategik dengan Malaysia Board of Technologies dengan izin MBOT untuk memberi laluan pelatih-pelatih lulusan yang keluar daripada Skills Johor ni untuk melanjutkan pelajaran di peringkat diploma ataupun ijazah dalam bidang TVET daripada institusi awam dan juga institusi luar negara. Buat masa ini kita sedang berkolaborasi dengan TVET daripada Jerman, United Kingdom, Korea, selain daripada Australia yang sedang kita nak jalankan ini. Untuk makluman Yang Tuan Speaker, Skill Johor juga merupakan agensi pertama yang telah diberikan pentaulihan sebagai pentadbir induk hub kemahiran melalui sijil kemahiran Malaysia, menerusi sijil kemahiran Malaysia yang di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Yang Tuan Speaker, saya juga nak highlightkan bahawa untuk memberikan galakan pada anak-anak muda untuk mendapatkan kemahiran ini, seperti mana yang diumumkan dalam bajet baru-baru ini, Kerajaan Negeri melalui Yayasan Perjalanan Johor juga telah memperkenalkan apa disebut sebagai tabung latihan kemahiran Johor, yang mana sasaran untuk 2017 kita sasarkan 2,500 pelatih dengan peruntukan sebanyak 5 juta. Dan mereka yang layak ini adalah mereka yang dapat pinjaman daripada tabung Perbadanan Tabung Kemahiran Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK. Mana-mana yang dapat PTPK ini, kerajaan negeri akan bagi RM2,000 dalam bentuk grant. Sebab PTPK ini pinjaman, kalau dia dapat pinjaman dalam contohnya RM6,000, so tabung latihan kemahiran Johor akan bagi RM2,000 sebagai grant. Jadi yang dipinjam dengan PTPK cuma RM4,000. Ini usaha kerajaan negeri nak menggalakkan anak Johor supaya dapat kemahiran. Cukudai. Terima kasih Tan Sri Speaker. Nampaknya program Skill Johor ni memang satu inisiatif yang baik untuk pembangunan negeri Johor. Dan apa yang merisaukan saya adalah kadar keciciran belajar daripada sekolah menengah agak tinggi, khasnya bagi kalangan China dan India. Dikatakan sebanyak 30% yang dah habis sekolah menengah SPM, tahap SPM. Adakah hub Skill Johor ini mempertimbangkan gerakan yang paling rendah, iaitu PMRA untuk mereka yang nak masuk program ini, dan juga diberikan perhatian yang tertumpu kepada pelajar yang sebenarnya mereka perlukan panduan khas dalam bahasa Malaysia, dan juga menggalakkan mereka menceburi dalam program-program ini. Sebab kalau kita biarkan mereka keluar dari sekolah tak ada kemahiran, besar kemungkinan kadar jenayah itu akan meningkat. Mereka akan terlibat dalam geng-geng haram. Itu yang merisaukan kita, sebab pemuda-pemuda ini perlukan perhatian yang lebih daripada masyarakat biasa, dan mereka juga dari keluarga miskin. Saya harap mungkin di negeri Johor, kita pembangunan Iskandar Malaysia ini juga menggalakkan latihan kemahiran. Kita perlukan semua bakat, dan adakah gerakan
untuk masuk program ini boleh direndahkan, boleh diberikan tahap yang terendah, tapi berikan panduan lepas mereka masuk program itu seperti yang dilakukan di negeri maju lain. Kita bahasa Inggeris tak pandai, kita masuk program itu, kalau ada bakat lain kita masuk program itu, nanti dia bagi kelas-kelas tambahan. Dan juga mempertimbangkan adakah kerajaan negeri akan mempertimbangkan macam program franchise di mana untuk katanya masyarakat India atau China yang sebahagian tu kita franchise pada persatuan-persatuan NGO yang tertentu yang bertauliah yang juga dibuktikan ada kemampuan untuk menjalankan program latihan kemahiran ini dan berikan garis panduan yang tertentu dan juga peruntukan untuk menjayakan program ini. Okey. Jemput. Okey. Kacau lah. Yang Muhammad Tan Sri Speaker, terima kasih pada Mak Skudai. Di peringkat pelaksanaan, kita tahu bahawa kemahiran dia bermula daripada lepas tingkatan 3. Mana-mana yang tidak dapat masuk ke tingkatan 4 dalam aliran biasa, dia boleh masuk di peringkat kolej vocational dengan untuk dapat kemahiran SKM 1, 2 dan sebagainya. Dekat situ pun kita boleh sampai ke tahap diploma kalau dia sampai tambah lagi 2 tahun. So di peringkat skill Johor ni, Untuk Tan Sri Speaker, kita adalah negeri yang pertama di Malaysia yang mewujudkan pusat kemahiran di peringkat negeri. Negeri lain tak ada. So ini memang saya katakan tadi kesungguhan kerajaan negeri untuk melatih anak-anak Johor ni supaya ada kemahiran, supaya mereka dapat kerja. So dalam konteks ini setiap kursus ataupun bidang-bidang kemahiran yang kita nak jalankan di Skill Johor ni, kita akan collaborate dengan syarikat-syarikat yang akan boleh memberikan peluang pekerjaan. Contoh macam dalam bidang minyak dan gas umpamanya, dalam bidang kimpalan. Jadi mereka yang dilatih di sini kita harap akan dijamin peluang pekerjaan di syarikat-syarikat yang tersebut. Sebab itu buat masa ini kita tidak ada perancangan untuk franchisekan program ini, sebab kita collaborate terus dengan pemain industri. Dan di segi taraf kemasukan ini, saya percaya bidang kemahiran ini kita tak tumpukan soal pencapaian dia dalam SPM, kredit dan sebagainya. As long dia mengizin, dia minat dalam bidang kemahiran dan spesifik bidang tertentu, maknanya kita akan pertimbangkan untuk masuk ke situ. Walaupun mungkin umur dia agak rendah. Siapa pun kita harapkan skill Johor ni akan dapat bantulah anak-anak Johor ni dalam mendapatkan kemahiran dan mengisi peluang-peluang pekerjaan yang ada di Johor ni, bukan hanya di Iskandar Malaysia, termasuk di JPDC, di daerah lain. Kalau tengok pertumbuhan strategik negeri Johor, Tan Sri Speaker, daerah-daerah lain pun dibangunkan mengikut kemampuan daerah. Contoh macam di Muar akan dibangunkan sebagai pusat pembangunan perabot. Itu pun sebahagian kita akan berikan kemahiran juga. Yang Berhormat Pak Raja jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muafakat Johor. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 4. Yang Berhormat Semarang jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 5. Yang Berhormat Tangkak jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan saya soalan 6. Yang Berhormat Setulang jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 7. Yang Berhormat Macap jemput.
Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 8. Yang Berhormat Bukit Batu jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 9. Yang Berhormat Pekan Nenas jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 10. Jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muafakat Johor, salam sejahtera. Yang Hormat Tan Sri Speaker, izinkan saya untuk menjawab semua soalan ini secara bersekali. Yang Hormat Tan Sri Speaker, untuk makluman sidang Dewan Kerajaan Negeri sentiasa memantau dan menjalankan operasi secara terancang dan berterusan dalam menangani masalah perjudian. Bagi memastikan permis-permis tersebut bebas dari unsur perjudian dan tidak lagi beroperasi semula, pihak Kerajaan Negeri telah mengambil langkah proaktif melalui penubuhan jawatankuasa Task Force Perjudian di peringkat negeri dan di peringkat daerah pada bulan April 2016. Ini disebabkan oleh bila keliling kita keluarkan membekukan pusat perjudian, tapi masih perkara-perkara ini berlaku. Jawatankuasa Task Force Perjudian dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Kerajaan Negeri dan dipantau oleh saya secara langsung serta diselaraskan di setiap daerah yang diketuai oleh pegawai-pegawai daerah yang bertujuan bagi memerangi dan membenteras habis-habisan aktiviti perjudian di Negeri Johor secara berkesan. Jawatankuasa ini turut disertai oleh pihak berkuasa tempatan Negeri Johor, Polis Diraja Malaysia, Kastam, Imigresen, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tenaga Nasional Berhad, Syarikat Air Johor, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Rela, Pejabat Agama Negeri Johor dan agensi anti dadah kebangsaan. Yang Hormat Tan Sri Speaker, dengan izin Standard of Procedure ataupun SOP, tindakan penguatkuasaan melalui operasi bersepadu ke atas permis dan pemilik lesen hiburan yang berunsurkan perjudian dilakukan secara agresif dan berterusan. Memandangkan YB Setulang membangkitkan mengenai penambahbaikan operasi dan penguatkuasaan dalam perbahasan dua hari lepas, saya ingin menjelaskan dalam jawapan pagi ini bahawa operasi dan penguatkuasaan sebenarnya dilaksanakan secara menyeluruh dan tersusun. Ia bermula dengan mengambil kira sumber-sumber maklumat melalui jawatankuasa Task Force Perjudian. Selain itu, sebelum operasi dijalankan, pemantauan dan risikan dilaksanakan secara berterusan oleh semua agensi berkaitan dengan kerjasama semua pihak, termasuklah masyarakat dan orang awam. Seterusnya, tindakan serbuan serta-merta akan dijalankan sekiranya terdapat mana-mana permis perjudian haram yang cuba untuk beroperasi semula. Tindakan tegas akan diambil terutamanya kepada penganjur dan pemain serta merampas semua peralatan mesin perjudian. Operasi dan penguasaan ini masuklah membatalkan lesen dan pemotongan bekalan elektrik dan bekalan air ke atas permis yang dapati menjalankan kegiatan mesin perjudian. Jadi Perkanan Dinas kata mencadangkan, kita dah buat pun. Melalui operasi ini juga, pemilik-pemilik permis yang dapati bersalah sama ada menjalankan aktiviti perjudian haram maupun menyewakan permis tersebut kepada orang lain atas tujuan sama akan disenarai hitamkan dan penggunaan lesen permis tersebut akan disekat serta-merta. Selain dari itu, kita juga akan menyemak jika akan berlaku permohonan lesen permis untuk bangunan tersebut pada masa akan datang. Tindakan tegas ini selaras dengan peruntukan yang dijelaskan di bawah Akta Pencegahan Jenayah POKA 1959 Seksyen 3-1 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan Amlat-FA 2001. Yang Hormat Tan Sri Speaker, menjawab soalan yang dibangkitkan oleh YB Tangkap jumlah pusat-pusat judi yang diserbu pada tempoh 2013 hingga 2016 di seluruh negeri Johor dan pecahan mengikut daerah adalah berikut. Bagi IPD Johor Bahru Selatan, 3,934 jumlah pusat judi telah diserbu sepanjang tahun 2013 hingga 2016. Bagi IPD Sialam, 5,775 jumlah pusat judi telah diserbu sepanjang tahun 2013 hingga 2016. Bagi IPD Johor Bahru Utara, 2,744 jumlah pusat judi telah diserbu sepanjang tahun 2013 hingga 2016. Bagi IPD Iskandar Puteri, 4,204 jumlah pusat judi telah diserbu sepanjang 2013 hingga 2016. Bagi IPD Kulai,
1,159 jumlah pusat judi telah diserbu sepanjang 2013 hingga 2016. Bagi IPD Keluang, 694 jumlah pusat judi telah diserbu sepanjang 2013 hingga 2016. Bagi IPD Batu Pahat, 1,041 jumlah pusat judi telah diserbu sepanjang tahun 2013 hingga 2016. Bagi IPD Muar, 216 jumlah pusat judi telah diserbu sepanjang 2013 hingga 2016. Bagi IPD Tangkak, 56 jumlah pusat judi telah diserbu sepanjang tahun 2013 hingga 2016. Bagi IPD Segamat, 98 jumlah pusat judi telah diserbu sepanjang 2013 hingga 2016. Bagi IPD Pontian, 139 jumlah pusat judi telah diserbu sepanjang tahun 2013 hingga 2016. Bagi IPD Kota Tinggi, 133 jumlah pusat judi telah diserbu sepanjang tahun 2013 hingga 2016. Bagi IPD Mesing, 65 jumlah pusat judi telah diserbu sepanjang 2013 hingga 2016. Dan bagi Ibu Jabat Kontijen Johor IPK, 516 jumlah pusat judi telah diserbu sepanjang 2013 hingga 2016. Ini menjadikan jumlah keseluruhan serbuan seluruh negeri Johor pada tahun 2013 ialah 8,520 serbuan, pada tahun 2014 7,310 serbuan, pada tahun 2015 3,188 serbuan, dan pada tahun 2016 sebanyak 1,740 serbuan. Yang Hormat Tan Sri Speaker, bagi menjawab soalan diajukan oleh YB Semarang daripada April 2016 sehingga 7 November 2016 melalui Ops Dadu Berspadu yang diketuai oleh pegawai daerah dan disertai oleh pihak berkuasa tempatan dan polis Diraja Malaysia telah menjalankan sebanyak 168 operasi bersepadu. Ia merupakan operasi melibatkan 277 permis hiburan seluruh negeri Johor. Khusus bagi kawasan Parit Raja pula, seperti yang dimangkitkan oleh Yang Berhormat Parit Raja, rekod bagi Majlis Pembenaran Batu Pahat menunjukkan sebanyak 56 operasi dilakukan yang melibatkan 56 permis di dalam daerah Batu Pahat telah pun ditutup. Daripada jumlah keseluruhan 56 permis tersebut, 5 permis didapati melakukan kesalahan aktiviti judi haram di kawasan Dun Parit Raja. 5 permis berkenaan ialah Jalan Rugayah Batu Pahat, Taman Evergreen Heights Batu Pahat, Taman Soga Batu Pahat, dan 2 lagi permis di Taman Bukit Perdana Batu Pahat. Yang Hormat Tan Sri Speaker, seterusnya saya ingin menjelaskan persoalan yang dibangkitkan oleh YB Perkhidmatan Nas mengenai pemotongan bekalan elektrik dan air ke atas permis-permis yang menjalankan aktiviti perjudian. Pemotongan bekalan elektrik bagi permis-permis perjudian oleh TMB adalah mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990-1A. Setelah menerima surat arahan permohonan daripada PDRM, pihak TMB akan turut serta dalam task force perjudian yang akan membuat pemotongan bekalan elektrik. Ketegasan ini dalam membendung penyambungan semula bekalan elektrik ke permis perjudian adalah mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990-38-2A seperti berikut. Walau apapun subsection -2 jika bekalan elektrik telah dipotong di bawah seksyen 1A, bekalan itu tidak boleh disambung semula tanpa keizinan bertulis seorang pegawai polis yang pangkatnya tidak rendah daripada penolong penguasa. Bilangan operasi penyerbuan terhadap permis mesin judi yang dilakukan melalui operasi bersepadu oleh pihak polis Diraja Malaysia dan pihak berkuasa tempatan negeri Johor yang melibatkan pemotongan bekalan elektrik dan air ke atas permis yang didapati menjalankan aktiviti perjudian adalah seperti berikut. Bagi IPD Johor Bahru Selatan, daripada 437 bilangan permis diserbu, sebanyak 5 permis didapati bersalah yang dipotong bekalan elektrik dan airnya. Bagi IPD Si Alam, daripada 179 bilangan permis yang diserbu, sebanyak 25 permis didapati bersalah yang dipotong bekalan elektrik dan airnya. Bagi IPD Johor Bahru, daripada 136 bilangan permis yang diserbu, sebanyak 21 permis didapati bersalah yang dipotong bekalan elektrik dan airnya. Bagi IPD Iskandar Puteri, daripada 154 bilangan permis yang diserbu, sebanyak 15 permis didapati bersalah yang dipotong bekalan elektrik dan airnya. Bagi IPD Kulai, daripada 88 bilangan permis yang diserbu, sebanyak 4 permis didapati bersalah yang dipotong bekalan elektrik dan airnya. Bagi IPD Keluang, daripada 217 bilangan permis yang diserbu, sebanyak 27 permis didapati bersalah yang dipotong bekalan elektrik dan airnya. Bagi IPD Batu Pahat, daripada 187 bilangan permis yang diserbu,
9 permis dipati bersalah yang dipotong bekalan elektrik dan airnya. Bagi IPD Muar, 22 bilangan permis disebu, tiada permis dipati bersalah yang dipotong bekalan elektrik dan airnya. Bagi IPD Tangkak, daripada 27 bilangan permis yang disebu, sebanyak 2 permis dipati bersalah yang dipotong bekalan elektrik dan airnya. Bagi IPD Segamat, daripada 32 bilangan permis yang disebu, sebanyak 8 permis dipati bersalah yang dipotong bekalan elektrik dan airnya. Bagi IPD Pontian, daripada 31 bilangan permis yang disebu, tiada permis dipati bersalah dan tiada bekalan elektrik dan dipotong. Bagi IPD Kota Tinggi, daripada 29 bilangan permis yang disebu, tiada permis dipati bersalah yang dipotong bekalan elektrik airnya. Bagi IPD Mesing, daripada 7 bilangan permis diserbu, tiada pemotongan bekalan elektrik dan tiada bersalah. Dan bagi IPK Negeri Johor, daripada 194 bilangan permis yang diserbu, tiada permis dapati bersalah yang dipotong bekalan elektrik dan airnya. Ini menjadikan jumlah permis yang diserbu adalah 1,740 dan sejumlah 116 permis dapati bersalah yang dipotong bekalan elektrik dan airnya bagi seluruh Negeri Johor. Yang Hormat Tan Sri Speaker, di sini juga saya ingin menjelaskan bahawa usaha-usaha untuk mencegah permis yang dipati bersalah dan cuba beroperasi semula dilaksanakan secara berterusan. Ini bagi menjawab persoalan yang diajukan oleh Wabi Setulang dan Wabi Macap. Selain daripada memotong bekalan elektrik dan air pada permis yang didapati melakukan aktiviti perjudian, Kerajaan Negeri Johor telah membuat keputusan untuk menghentikan pengeluaran dan pembaruan lesen pusat hiburan keluarga. Pembaruan lesen PHK hanya diberikan kepada pusat hiburan keluarga Eon Fantasy, Legoland, Angry Bird dan Hello Kitty. Sehingga November 2016, terdapat sebanyak 33 buah permis PHK berlesen di seluruh PBT Negeri Johor, iaitu 12 buah permis di kawasan Majlis Bandaran Johor Bahru, 18 permis di Majlis Bandaran Johor Tengah dan 1 permis PHK masing-masing di kawasan Majlis Pembandaran Keluang, Majlis Pembandaran Pasir Gudang dan Lembaga Pembandaran Johor Tenggara. Yang Hormat Tan Sri Speaker, PBT sentiasa memantau dan menjalankan operasi penguatkuasaan secara terancang dan berterusan terhadap permis-permis yang menjalankan aktiviti pusat hiburan keluarga. Tindakan penguatkuasaan yang tegas akan dikenakan kepada mana-mana permis yang didapati beroperasi tanpa lesen dan menjalankan aktiviti berunsurkan perjudian. Di bawah Undang-Undang Kecil Persendahan Trade, Perniagaan dan Perindustrian, PBT mempunyai kuasa menyita, menutup dan melupuskan barang sitaan bagi permis tersebut. Sebagaimana diperuntukkan di bawah UUK 3, Undang-Undang Kecil Persendahan Trade, Perniagaan dan Perindustrian yang digunakan pakai oleh PBT, tiada sesiapa di dalam kawasan pentadbiran PBT boleh menjalankan perniagaan tanpa lesen yang sah daripada PBT. PBT hanya diperuntukkan kuasa untuk mengeluarkan tawaran kompaun sebanyak 500 kepada peniaga sekiranya mana-mana orang melakukan kesalahan di bawah UUK tersebut. Selain itu, di bawah UUK 6, PBT juga mengambil tindakan pendakwaan di mahkamah dengan denda sehingga 2,000 atau penjara tidak melebihi setahun serta 200 hari bagi kesalahan yang berterusan selepas hukuman dijatuhkan. Tindakan untuk menyenarai hitam permis yang menjalankan aktiviti judi hanya boleh dilaksanakan dan dipraktikkan setiap pentadbiran yang berada di bawah bidang kuasa pihak kuasa tempatan. Yang Hormat Tan Sri Speaker, tindakan melupus mesin perjudian juga telah kita laksanakan bagi memendung usaha-usaha operasi semula perjudian di kawasan yang lain. Sehingga November 2016, rampasan dan pelupusan mesin-mesin kuda seluruh Negeri Johor adalah sebanyak 2,233 buah mesin telah kita lupuskan. Yang Hormat Tan Sri Speaker, yang terakhir, bagi menjelaskan persoalan yang dibangkitkan oleh YB Bukit Batu, usaha untuk memendung dan mengawal jenayah cyber sama ada atas talian atau sebaliknya merupakan satu cabaran kerana ia boleh datang daripada pelbagai sumber. Selain dari kaedah perundangan, pihak kerajaan mengambil pendekatan yang lebih harmoni iaitu kawal kendiri agar ia dapat diterima oleh masyarakat. Namun begitu, bagi selain jenayah judi dalam talian atau dalam permis adalah lebih menjurus kepada kaedah perundangan melalui penguatkuasaan undang-undang di bawah akta-akta dibenarkan oleh pihak berwajib. Bagi kes perjudian dalam talian dan perjudian di permis adalah satu kesalahan di bawah Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Bagi tindakan penguasaan bagi Akta Rumah Judi Terbuka 1953, Akta 289 adalah di bawah bidang kuasa pihak Polis Diraja Malaysia. Pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MC
boleh mengambil tindakan berbentuk penyekatan alamat web dan talian telefon yang menyalahi atau cuba menyalahi undang-undang negara berdasarkan permohonan pihak PDRM dari masa ke semasa di bawah Seksyen 263/2 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 558. Yang Hormat Tan Sri Speaker, akhirnya saya ingin merayu kepada semua ahli Dewan supaya bersama-sama menyemai kesedaran khususnya buat masyarakat di luar sana supaya bersama-sama dengan semua pihak dan agensi yang terlibat dalam membendung segala gejala yang tidak sihat ini. Sesungguhnya, perjudian haram tentulah akan mengakibatkan kemudaratan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negeri kita. Justru itu, semua rakyat harus mempunyai kesedaran yang jelas mengenai keburukan berjudi dan bersama-sama memberikan maklumat supaya penguasaan akan lebih berkesan. Percayalah, kerajaan negeri sememangnya serius dan tegas dalam membendung aktiviti perjudian haram ini. Malahan, setiap minggu, laporan operasi mingguan akan dibentangkan di peringkat Majlis Mesyuarat Kerajaan yang difungsikan oleh Yang Berhormat Menteri Besar. Inilah bukti komitmen kita untuk memastikan negeri Johor bebas daripada judi. Terima kasih. Hormat Semarang jemput. Yang Hormat Tan Sri Speaker, terima kasih. Yang Hormat Tan Sri Speaker, judi adalah penyakit. Kita harus memerangi seperti mana kita memerangi denggi, Zika dan yang lain-lainnya juga. Yang Hormat Tan Sri Speaker, tahniah kepada kerajaan negeri 1740 premis telah dilawati, 116 telah ditutup. Yang Hormat Tan Sri Speaker, baru-baru ini pihak Kementerian Dalam Negeri telah mengumumkan untuk melantik lebih ramai pakar-pakar judi untuk memeteras aktiviti perjudian. Jadi saya nak tahu, op-op sepadu ini dalam negeri Johor untuk mendengar pasti adanya elemen-elemen perjudian ini, berapa ramaikah pakar-pakar judi yang ada dalam KDN dalam negeri Johor, Darul Takzim ini? Yang Hormat Tan Sri Speaker, jawapannya terlalu spesifik kepada jumlah. Dia pakar-pakar ops judi ini memang diletakkan di bawah PDRM. Dan dia terlibat dalam bentuk risikan. Sebab itulah satu-satu serbuan tu dalam SOP tu kita kena pihak polis akan risik melalui pakar-pakar judi tersebut. Dan daripada pakar-pakar judi sini barulah kita kena pasti satu persatu mana pusat-pusat judi yang akan kita buat tindakan secara bersama. Jadi untuk jumlah yang diminta oleh Datuk, yang diminta oleh Wabi Semarang, saya akan beritahu kemudian lah jumlah itu. Kerana ni jumlah ni saya akan minta pada pihak polis jumlah sebenar secara bertulis. Hormat Tulang jemput. Terima kasih. Ya, saya terima kasih Datuk Esko dan Tan Sri Speaker. Sebagaimana yang kita sudah maklum, memanglah banyak serbuan telah dilakukan dan kita pun nampak ada serbuan dilakukan. Dan bahkan juga ada keluar surat khabar bahawa serbuan dengan nampak rangka-rangka mesin itu dirampas. Saya nak tanya sama ada bila kita merampas mesin tersebut, ada tak? Kerana rangka itu murah. Yang paling penting isi dia adalah jantung dia, adalah chip dia dan motherboard dia. Di mana adakah itu betul-betul dikeluarkan dan dimusnahkan? Kerana kalau dimusnahkan kerangka saja, itu chip dan motherboard dia ambil balik, kemudian dia buka tempat lain, murah. Jadi minta penjelasan dan perhatian pihak polis dan sebagainya untuk memusnahkan chip dan motherboard untuk gudang mesin tersebut. Terima kasih. Tan Sri Speaker, ada sulang ni dia faham lah, ada chip. Saya pun tak tahu. Maknanya dia dah tengok lah benda tu macam mana main dia. Jadi dia bukan itulah maknanya dia faham. Sebenarnya kita kajian lagi, kita memang dapat laporan sebegini. Dan dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, kita telah maklumkan setiap serbuan chip-chip tu dijadikan bahan bukti dan kita akan lupuskan. Dan perkara itu telah berlaku pun. Sebab itulah dalam kita mengenai masalah perjudian ni, satu peringkat Kerajaan Negeri sendiri yang Menteri Besar sendiri memfungsikan dalam setiap laporan atas perjudian peringkat negeri. Jadi tindakan kita ni memang secara agresif. Memang bukan kita main-main, kita dah buat tindakan secara membatalkan lesen
Selepas tu masih lagi operasi dan kita buat tindakan lagi dengan memotong bekalan elektrik dan ada juga degil-degil yang beroperasi ni. Dia menyambung balik dengan dengan kabel tu disambung dicuri tempat lain. Ni kalau dah berjudi, kalau penjenayah, dia tetap lakukan jenayah. Kita potong sampai 3-4 kali sampai kabel pun dah tak ada dekat dinding. Jadi yang mangsanya adalah pemilik permis bangunan tersebut. Dan akhirnya dengan sendirinya pemilik permis bangunan akan merasai kepahitan kalau nak menyewakan kepada orang lain. Ini tindakan tegas yang kita buat. Cuma apa yang kita nak maklumkan ke sini seperti saya sebutkan tadi, ia memerlukan satu kerjasama daripada semua orang, daripada masyarakat, daripada wakil rakyat untuk kita gerak secara bersama. Kalau kita nak jadi negeri Johor berkemajuan, kalau masyarakatnya masih berjudi, kita menjadikan peningkatan pendapatan, akhirnya dihabiskan dalam media judi. Jadi inilah yang menjadi rosakkan dialog sosial yang menjadi keruntuhan moral kepada masyarakat. Jadi sebenarnya gerakan ini bukan kepada pihak polis, pada pihak pejabat daerah, pada pihak PBT, tapi sebenarnya kalau benda ini berlaku adalah tanggungjawab kita secara bersama. Yang perlu kita hadapi secara masyarakat untuk kita sedari bahawa keperluan untuk kita hapuskan judi ini digerakkan secara bersama, sama ada komuniti, wakil rakyat kena terlibat untuk menyedarkan masyarakat keseluruhannya. Sama ada orang ramai, begitu juga peniaga-peniaga. Yang Berhormat Rengit jemput. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, saya rasa soalan ni nak soalan tambahan lagi kerana terlalu banyak orang tanya. Sebab itu saya minta satu lagi soalan tambahan. Yang Berhormat. Ya. Peraturan Yang Berhormat, berkenaan soalan saya daripada awal persidangan ni ada 2 soalan tambahan. Itu sebab saya bagi 2 soalan tambahan. Jadi supaya membolehkan banyak soalan boleh dijawab. Jemput Yang Berhormat Rengit. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 11. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan daripada Rengit adalah meminta penjelasan berapakah bilangan kilang minyak sawit di negeri Johor, nyatakan mikro daerah. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, untuk makluman Yang Berhormat, jumlah bilangan kilang kelapa sawit di negeri Johor adalah sebanyak 64 buah dengan jumlah kapasiti memproses buah kelapa sawit yang diluluskan adalah 16,617,400 metrik tan setahun. Pecahan kilang mikro daerah adalah seperti berikut. Yang pertama, daerah Batu Pahat sebanyak 6 kilang, pengeluaran kapasiti memproses buah kelapa sawit 1,878,000 metrik tan. Johor Bahru 3 buah, kapasiti 870,000 metrik tan. Keluang 18 buah, 4,907,400 metrik tan. Kota Tinggi 13 buah, 3,020,000 metrik tan. Kulai 5 buah, 1,159,200 metrik tan. Mersing 2 buah, 396,000 metrik tan. Muar 3 buah, 1,020,000 metrik tan. Pontian 2 buah, 460,000 metrik tan. Seramat 12 buah, 2,960,800 metrik tan. Terima kasih. Rengit. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Esko. Kalau kita dengar tadi, kilang sawit di Johor ni banyak dan mengeluarkan beribu-ribu tan minyak sawit. Sejak kebelakangan ni kita dengar kisah harga minyak masak naik dan menjadi berita hangatlah di seluruh negara. Sebab orang Malaysia ni heran, dekat setiap sudut tanah di Malaysia ni semuanya tanam sawit.
Jadi tiba-tiba harga minyak sawit naik, katanya di bawah plan rasionalisasi subsidi bersasar. Jadi minyak ni diapungkan supaya kepada kumpulan sasar yang sepatutnya yang dapatlah. Saya difahamkan, dimaklumkan hampir 100 juta sebulan subsidi minyak sawit ini, dan setahun lebih kurang 1.2 bilion. Cuma saya nak dapatkan penjelasan seperti yang saya ucapkan dalam ucapan awal perbahasan. Ada penjelasan yang dikatakan bahawa minyak sawit ni diseludup ke Thailand. Itu salah satu katanya kenapa harga minyak sawit ni, subsidi minyak sawit ditarik balik. Jadi jawapan tu saya rasa tak berapa tepatlah untuk menyelesaikan isu kenaikan harga minyak sawit ni. Jadi yang saya nak jelaskan, nak tanya sikit, ialah berapa banyak kilang-kilang minyak sawit yang GLC negeri punya? Satu, boleh tak kilang ni dia boleh jual terus raw material, refine, pack ke, lepas tu terus kepada pengguna? Boleh dipikirkan tak supaya harga minyak sawit ini lebih murah? Dan since kita merupakan, sawit ni merupakan komoditi utama tanaman kita, jadi layaknya orang Malaysia ni dapat harga yang lebih murah melalui mekanisme itu yang mungkin boleh dipikirkan. Itu soalan saya, Tan Sri Speaker. Jemput. Berhormat Tan Sri Speaker, terima kasih kepada Ringgit, dan saya juga berkongsi kesedihan dan kecewaan di atas kenaikan harga minyak baru-baru ini, kerana saya rasakan ini memanglah terlibat dengan semua rakyat, khususnya dalam negeri Johor. Inilah kadang-kadang sesuatu keputusan itu sebelum dibuat, jika tidak dikaji lebih awal, dan khususnya dari segi penguatkuasaan dan sebagainya. Jadi untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan sebenarnya telah memberi subsidi sebanyak 60 juta ringgit sebulan kepada khususnya subsidi kepada minyak masak inilah. Walau bagaimanapun kita lihat berlaku ketirisan terhadap minyak masak yang diberi subsidi, iaitu sebelum ini diberi 5 kilo. Sekarang ini kita telah tetapkan dibungkus kilo-kilo untuk menikmati subsidi. Walau bagaimanapun kita harap dari segi penguatkuasaan, khususnya pada KPDNKK, seharusnya menjalankan tanggungjawab. Sebelum sesuatu keputusan itu dibuat, mereka seharusnya melakukan penguatkuasaan. Kerana kita lihat memanglah harga minyak telah diwawarkan akan naik. Kita perlu memastikan tidak berlaku ketirisan sebegini. Untuk makluman yang berhormat, kita tidak boleh menjual terus minyak masak ni kepada pengguna melalui penghilang. Kerana penghilang yang memproses buah kelapa sawit ini, mereka hanya mengeluarkan minyak mentah, dan minyak mentah ini perlu diproses sekali lagi untuk buat penapisan, dan akhirnya ada yang dibuat pembungkusan untuk dijual kepada pemborong, dan ada yang perlu dihantar ke pengusaha yang membuat pembungkusan yang lebih besar lagi secara pukal. Jadi memanglah rantaian yang agak panjang ini yang menyebabkan sesuatu harga barang itu boleh meningkat. Keduanya, harga minyak ni sebenarnya, minyak sawit ni juga ditentukan oleh pasaran. Apabila berlaku kenaikan ataupun berlaku harga pertukaran wang didagangkan dalam dolar, apabila berlaku kadar pertukaran mata wang dan juga berlaku permintaan yang tinggi menyebabkan harga minyak di pasaran antarabangsa menjadi mahal,
Itulah yang menyebabkan harga minyak masak kita terlibat samalah. Memanglah ada pihak akan meraih keuntungan di segi kenaikan harga minyak. Tetapi apapun kerajaan yang bertanggungjawab, sebagai kerajaan bertanggungjawab, kita masih membagi subsidi juga kepada minyak masak ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Exco. Saya hanya satu soalan saja, straightforward lah. Saya ingin tahu adakah apa sebarang syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa untuk khususnya keluasan tanah atau keluasan plantation kelapa sawit tersebut untuk membolehkan itu pemilih mendirikan kilang minyak sawit. Apakah ada syarat-syarat yang telah ditetapkan keluasan tanah, contohnya 50 hektar, 100 hektar baru boleh bina satu kilang minyak sawit? Adakah syarat-syarat yang telah ditetapkan? Terima kasih. Input. Berhormat Tan Sri Speaker, untuk membina kilang kelapa sawit di sesuatu tempat, memanglah keluasan tanah ataupun keluasan pengeluaran kelapa sawit diambil kira. Contohnya kita lihat sendiri di Kota Tinggi mempunyai banyak kilang, kerana di kawasan berkenaan kita lihat di dalam negeri, di kawasan daerah berkenaan mempunyai kawasan penanaman kelapa sawit yang cukup besar. Jadi syarat-syarat untuk keluasan yang sebenar saya kena merujuk kepada MPOB untuk kita beri jawapan bertulis kepada Yang Berhormatlah nanti. Tapi itu adalah syarat utama sebelum dibina kilang kelapa sawit di suatu tempat. Ahli-ahli yang berhormat, demikianlah saja yang dapat kita kemukakan dalam soalan-soalan bertulis, yang soalan-soalan jawab lisan pada pagi ini. Sekiranya ada soalan yang disenaraikan belum dijawab secara lisan, akan dijawab secara bertulis dalam persidangan yang sama. Sambungan perbahasan atas rundingan bacaan kali yang kedua bagi rang undang-undang Enakmen Perbekalan 2017 tahun 2016. Ahli-ahli yang berhormat, sambungan perbahasan atas rundingan bagi bacaan kali yang kedua Enakmen Perbekalan 2017 tahun 2016 disambung sekarang dengan saya mempersilakan pengulungan oleh pengurusi-pengurusi jawatankuasa dengan dimulakan oleh pengurusi jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar negeri Johor. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muafakat Johor. Yang berhormat Tan Sri Speaker, alhamdulillah terlebih dahulu izinkan saya memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi yang masih memberikan saya ruang waktu, kesihatan dan keupayaan untuk terus memberi hikmat kepada negeri dan bangsa Johor. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Speaker yang memberikan saya peluang di dalam sesi pengulungan mesyuarat ketiga bajet 2017 bagi penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri ke-13. Awal bicara ini saya ingin mengambil kesempatan merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan jutaan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar di atas bajet yang telah pun dibentangkan bertemakan Johor Berkemajuan, Rakyat Sejahtera. Ia adalah merupakan satu hadiah terbaik Kerajaan Negeri Johor bagi bangsa Johor, sama ada ia terdiri daripada konglomerat, usahawan kecil dan sederhana, pentadbir, pengurus sekolah putih, golongan asnaf, OKU, orang asli, malahan ahli-ahli wakil rakyat di dalam dewan ini. Sesungguhnya ia menggambarkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Barisan Nasional secara berterusan, menunaikan janji dengan mematri impian, menjulang cita-cita, memahat harapan dengan penuh rasa kasih dan cinta, memenuhi tuntutan, kehendak dan keperluan setiap isi rumah bangsa Johor yang merdeka. Yang berhormat Tan Sri Speaker, sejarah membuktikan di mana saja di pelosok dunia kejayaan sebuah impaya memerlukan pengorbanan dan kesetiaan. Semakin kita menitip kejayaan, semakin tinggi tuntutan yang perlu dipenuhi. Tiada jalan singkat untuk melakar kecemerlangan, memahat kegebilangan untuk kesejahteraan bangsa Johor. Hanya para pemimpin yang ikhlas, jujur dan beristiqamah saja yang mampu membawa kemajuan dan pembangunan untuk diterjemahkan ke dalam bentuk pelaksanaan untuk terus menjadikan negeri Johor Darul Ta'zim ini negeri yang moden dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sesungguhnya kepimpinan yang amat berhormat Datuk Menteri Besar yang cekal hati dan ikhlas jiwa memimpin negeri melalui asas pemuafakatan dengan gagasan Johor Berkemajuan, bertunjangkan pegangan agama yang kukuh dan nilai akhlak yang bersesuaian dengan konsep kepimpinan yang berwibawa. Di dalam Islam selalu saya sebutkan bahawa kepimpinan bermaksud disebutkan sebagai Al-Qiyadah. Qiyadah berwibawa bercirikan kepada kesanggupan untuk mengabdikan diri melaksanakan amanah bagi kesejahteraan rakyat dan sentiasa kukuh ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam konteks ini, qiyadah dilihat sebagai satu taklif, iaitu beban tanggungjawab, bukan satu tashrif, iaitu singgahsana kemegahan. Ini kerana kepimpinan merupakan satu pelayaran yang menjadikan kebenaran sebagai sauhnya dan keadilan sebagai muara pelabuhannya. Kepimpinan yang berwardakan kebenaran dan keadilan akan terus mendapat mandat daripada sesiapa pun. Firman Allah SWT dalam surah Anbiya ayat yang ke-33 bermaksud, kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Orang bijak pandai dahulu kala pernah berkata, rela berkorban membela kawan, rela dipijak membela yang hak, rela mati membalas budi, rela berlengas kerana tugas, rela berbagi untung rugi, rela beralah dalam menang, rela berpenat menegakkan adat, rela terkebat membela umat, rela binasa membela bangsa. Ikhlas menolong tak harap sanjung, ikhlas berbudi tak harap puji, ikhlas berkorban tak harap imbalan, ikhlas bekerja tak harap upah, ikhlas memberi tak harap ganti, ikhlas mengajar tak harap ganjar, ikhlas memerintah tak harap sembah. Yang berhormat Tan Sri Speaker, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan seperti Sungai Balang, Kempas, Sungai Abung, Senggarang yang memuji akan usaha-usaha yang telah pun saya lakukan. Sebenarnya sebagai manusia biasa, kita sedar sebagai seorang Islam, puji-pujian itu hanyalah untuk Allah SWT. Puji-pujian hanyalah untuk Allah SWT. Tetapi bagi masa yang sama, sebagai insan biasa, kami juga tidak memerlukan makian ataupun hinaan. Saya juga, yang berhormat Tan Sri Speaker, saya nak tanya Tan Sri Speaker, hadiah yang Skudai nak bagi kat saya tu dah sampai ke belum? Saya macam tak masuk campur hal tu. Tak, sebab Skudai ada sebut, Skudai, you cakap saya tak bangun tau. Saya tak orang. Saya nak tanya, dia kata nak bagi pada speaker. Saya tanya speaker, dia dah hantar ke belum? Sehingga kini tak ada apa-apa. Tapi kalau Skudai nak bagi, lebih baik bagi speaker je lah. Saya duduklah. Kita tak gentleman langsung lah. Dia cakap, dia belasah kita diam je. Kita cakap, dengarlah. Kita tunggu juga hadiah. Hadiah yang dikatakan nak bagi booth, yang mungkin kata second hand. Sebenarnya di Selangor dulu ada pemimpin dia bagi penyapu. Dekat sini DAP nak bagi saya sepatu, boot. Orang Melayu kata ini jenis kenyataan yang kurang hajar kepada adat orang Melayu. Lebih berhati-hati sikit. Saya pun nak tengok juga boot tu. Speaker, peraturan tetap 45 dalam kurungan 13. Yang minta alah duduklah semua peraturan tetap. Dia cakap dia nak bawa tarik-parik. Saya tak bagi. Duduk. Sebab itu tengah hasrat yang baik. Duduk. Dia pernah buat tutuan dalam surat khabar, kata saya tak tahu itu sungai air sungai Skudai sudah tercemar. Duduk. Saya jawab. Nampaknya 2 tahun ni dia tak buat kerja. Duduk. Dia selalu yang kat dalam dewan ni, dia kadang-kadang kita kat dalam dewan dia tak berapa nak cakap. Tapi dengan press subuh dia cakap. Kan? Semua press semua dia cakap. Saya ada sebut kat sini, dekat Sina ada keluar ni. Sungai Skudai dan juga batu agaknya pergi dekat Sungai Skudai.
Dia kata Sungai Skudai, dia punya kualiti air. Kualiti air, kalau dekat situ Sok Khabar Cina sebut kelas 3. Kat sini dia kata atas daripada kelas 2, maknanya bawah daripada kelas 2. Saya sebenarnya dalam dewan ni, saya dah sebut 3 tahun dulu. 3 tahun dulu saya dah jawab daripada soalan daripada rakyat yang mengatakan bahawa di manakah sungai-sungai yang tercemar. Saya dah sebut Sungai Skudai 3 tahun dulu. Bahawa kelasnya kelas 3. Baru hari itu dia pergi Sungai Skudai, kemudian dia beritahu bahawa ini adalah merupakan kelas 2. 3 tahun dulu saya dah cakap pun. Masa saya cakap pun dia ada dekat dalam dewan ni. Dia tak dengar kot. Kemudian kita dah cakap. Kemudian yang tentang kasut tu saya nak tengok. Kasut tu bersih ke kotor. Kalau kotor saya nak hantar kat kimia. Sama ada kalau ada selut lumpur tu, saya nak cek sama ada lumpur tu di Sungai Skudai. Datuk Tan Sri Speaker, peraturan 45, saya nak bagi penjelasan. Sebenarnya saya nak bagi dia boat, bukan bagi boat. Sampang. Tapi dalam set dia tulis BOT. Ini boat berenjin punya. Barulah yang berhormat Esko boleh naik ke sungai. Dia salah faham. You sendiri cakap kata di sana di bilik Don nak bagi yang second hand punya boot. Bukan boot. Saya pun tahu eja macam mana bunyi dan sebagainya. Dah duduklah, nanti you cakaplah kat luar. Yang berhormat, perkataan lu tu tak boleh. Yang berhormat Okey, saya tarik balik awak. Awak pun tak boleh yang berhormat. Tak apa salah, Tan Sri Speaker, itu bahasa dia. Dalam dewan ni Yang berhormat Tan Sri Speaker. Teruskan yang berhormat. Apa cadangan dengan teguran dia ambil secara peribadi, lagi baik yang berhormat Esko sila letak jawatan. Skudai, wabi Skudai dulu. Yang berhormat Tan Sri Speaker, saya Sungai Skudai, saya dah pergi lebih daripada 4 kali. Saya dah pergi lebih daripada 4 kali. Tapi saya tak tengoklah, tak tahu Sok Khabar Melayu tak ada sebut sama ada Sungai Skudai pernah pergi ke situ. Ini agaknya kali pertama agaknya dia pergi kat situ lah. Sebab dah 3 tahun dulu saya sebut bahawa kawasan tersebut adalah merupakan sungai yang tercemar, tetapi baru hari itu dia sebut bahawa itu adalah merupakan sungai yang tercemar dengan kelas 3. Saya dah sebut 3 tahun dulu. Jadi kita nak tengok siapa yang bekerja. Saya tahulah saya ni adalah merupakan Esko yang tak bekerja. Kemudian mungkin Skudai bekerja. Itulah sebabnya Ketua Pembangkang pun dah tukar kedudukan. Maka Sungai Skudai apabila dilihat yang lepas, apabila ia adalah merupakan sungai yang tercemar dan di situ ada loji rawatan air Sultan Ismail yang sebenarnya beroperasi 10% saja daripada kapasiti 50 million gallon per day. Antara yang menyebabkan masalah tersebut adalah disebabkan oleh masalah kandungan amonia, pencemaran sungai dan sebagainya. Maka kerajaan negeri telah pun mengusulkan Sungai Skudai Water Blueprint pada tahun 2012 hingga 2015. Saya ambil alih pada tahun 2013 dan ini telah pun berlangsung. Di dalam blueprint Sungai Skudai tersebut ada 170 tindakan dan kita telah pun melaksanakan hampir 56% daripada tindakan tersebut. Dan apabila ini telah berakhir, maka kita telah pun restructure balik Sungai Skudai Water Blueprint untuk memastikan bahawa setiap tindakan bakinya dan juga inisiatif baru ini dapat dikemukakan untuk memastikan bahawa loji rawatan air Sungai Sultan Ismail itu akan beroperasi dan juga dapat memenuhi kehendak masyarakat yang ada di negeri Johor. Ini usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Kalau kita tengok ke Sungai Skudai, ia adalah merupakan satu sungai yang kotor. Kandungannya dengan polisterin, dengan katil, plastik dan sebagainya. Dan ia telah pun berlanjutan lama. Dan sepatutnya sebagai wakil rakyat yang ada di situ, kita berusaha untuk menyedarkan masyarakat yang ada, penduduk yang ada di situ, untuk mengubah cara kehidupan mereka agar jangan membuang sampah ke parit, jangan membuang sampah ke sungai. Pastikan bahawa premis, kilang-kilang dan sebagainya ianya mengikut peraturan-peraturan yang tertentu. Jadi mudah
untuk kita menunjuk jari kepada kerajaan yang kononnya kerajaan tidak bertindak untuk memastikan bahawa sungai ini tercemar, sungai ini dibersihkan dan sebagainya. Tanggungjawab ini adalah merupakan tanggungjawab kita bersama. Yang berhormat Tan Sri Speaker, Skudai juga ada membangkitkan berkaitan tentang jumlah katil. Sebelum itu, Yang Berhormat Tan Sri Speaker, Bentayan dan Senai ada sebutkan tentang Obamacare. Bentayan, sekarang pun Obama dah tak ada lagi sebagai presiden lepas ni. Dan kita tak tahu hayat Obamacare itu ada lagi ke tidak. Kalau kempas mungkin dia akan tukar Obamacare kepada Trumpcare. Jadi mungkin tak lama hayat Obamacare. Kemudian yang berkaitan tentang Senai, dia sebutkan tentang kenapa negeri Johor ada hospital awam dan pada masa yang sama kenapa ada KPJ. Hospital awam bagi untuk perkhidmatan kepada rakyat, tapi pada masa sama membuat keuntungan daripada operasi tersebut. Saya di Selangor apa saya nak tanya? Di Selangor, kenapa kerajaan negeri terlibat dalam highway base raya, sprint dan sebagainya? Kenapa di Selangor tak bagi free orang-orang Selangor lalu highway? Sebab itu kepunyaan sebahagiannya oleh kerajaan negeri. Bagilah free di Selangor, di Penang, di Bukit Mendera tu kereta api itu kepunyaan kerajaan negeri. Bagilah free orang masuk ataupun naik Bukit Mendera. Kenapa dikenakan cas? Maka kita harus membezakan di antara menyediakan perkhidmatan alternatif yang boleh memenuhi kehendak mereka yang mampu membayar dengan tanggungjawab sosial oleh kerajaan. Kerana KPJ adalah merupakan JLC yang ditubuhkan untuk memenuhi kehendak pasaran yang mempunyai segmentasi tersebut. Dan keuntungan tersebut akhirnya akan diberi kembali kepada kerajaan. Dan duit tersebut akan dipulangkan kepada rakyat dalam pelbagai bentuk, terutamanya dari segi pembangunan. Yang berhormat Tan Sri Speaker, kos untuk mengurus hospital dan juga kesihatan negeri Johor setiap tahun berjumlah 1.8 bilion ringgit. Ini adalah merupakan kos pengurusan. Bagi kos pembangunan berjumlah 5.5 juta ringgit setahun. Bermaksud apabila kita campurkan pengurusan dan juga pembangunan lebih kurang 2.5 bilion ringgit setahun yang perlu ada untuk menguruskan sektor perkhidmatan klinik dan hospital setiap tahun di negeri Johor. Jadi kita kena lihat tentang perkara tersebut. Bukan kita sekadarkan bercakap dan sebagainya. Di Johor, kita mempunyai katil sebanyak 5,185 dengan 185 ward. Mulai 2016, Hospital Sultanah Aminah telah diluluskan kenaikan katil dari 898 buah kepada 1,028 buah, iaitu peningkatan sebanyak 217 katil, yang ini peningkatan 22%. Secara keseluruhan, hospital kerajaan di Johor masih mampu menampung pesakit dalam keadaan yang terkawal. Kadar penggunaan katil masih rendah di Hospital Tangkak dan Hospital Kota Tinggi. Hospital-hospital lain dalam keadaan sederhana penggunaannya kecuali Hospital Encik Besar Hajar Kalsum Keluang, di mana BOR melebihi 95%. Perancangan untuk melengkapkan wad tambahan dengan 28 katil sedang diusahakan. Untuk maklumat Dewan juga, Hospital Permai telah memberikan sebanyak 136 katil bagi menampung pesakit daripada HHA tempoh hari. Sehingga kini masih terdapat 99 katil kosong untuk menampung pesakit. Ini penyakit biasa, bukan pesakit mental ya. Sebab kementerian 2 hari lepas dia kemukakan laporan 1 daripada 3 orang adalah mereka-mereka yang mungkin mengalami masalah mental. 1
daripada 3. Dalam Dewan ni BN berapa peratus kerusinya? 2/3 kan? 1/3 tu letak kat mana? Kan? 1/3. Tapi bukanlah nak kata, tak ada kata 1/3 je. Sebab Barisan Nasional masih lagi 2/3, maknanya kita masih waras lagi. Yang berhormat Tan Sri Speaker, Jementah dan juga Buloh Kasab membangkitkan tentang kilang yang beroperasi. Sebenarnya Buloh Kasab dah beritahu saya awal. Sayalah antara orang yang pertama pergi lawat di tapak tersebut, dan lebih kurang setahun setengah lepas, bagi peringkat Jabatan Alam Sekitar Negeri, bagi penilaian awal tapak, Jabatan Alam Sekitar Negeri tidak menyokong bagi kilang sawit di sempadan Jementah. Dan jabatan-jabatan yang berkaitan seperti Majlis Daerah Tangkak juga tidak menyokong. Dan juga pejabat-pejabat yang berkaitan. Namun begitu, pihak syarikat telah pun berayu ke peringkat Ibu Pejabat Jabatan Alam Sekitar Kuala Lumpur, dan mereka telah pun diberikan kebenaran. Maka kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook ke mana ke, MP Keluang, dia telah pun berjumpa dalam persidangan Kamar Khas Parlimen pada 14 November 2016, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, dan telah berjumpa dengan Timbalan Menteri. Timbalan Menteri ini adalah merupakan ahli Parlimen Ledang. Kilang tersebut terletak di Ledang. Cuma MP Keluang salah tulis, dia kata 2 kilang di Segamat. Tak, kilang kelapa sawit itu terletak di Tangkak, bukan letak di Segamat. Macam mana tempat pun tersilap kan. Maka dia telah pun diterangkan kepada MP Keluang, dan juga dalam persidangan khas Kamar Khas Parlimen pada 14 November. Maka Jementah bolehlah rujuk kepada MP Keluang ya. Kemudian kerana Kerajaan Negeri Johor melalui JS, kita tak menyokong, dan kelulusan itu dibuat oleh pihak federal, dan kita tidak mempunyai kuasa lagi tentang perkara tersebut. Bagi kilang di Buloh Kasab yang selalu dibangkitkan oleh Buloh Kasab, sebenarnya kita telah pun membangkitkan dan juga membuat pemeriksaan secara berterusan kepada kilang tersebut, dan telah meminta supaya ianya mengikut kehendak apa yang diperlu, mengikut kehendak Jabatan Alam Sekitar, dan tindakan penguatkuasaan sedang diambil kepada pihak premis tersebut untuk memastikan bahawa kerja-kerja pengubahsuaian dan pembaikan boleh dilakukan, dan juga kalau ianya tidak dilakukan, kita boleh mengambil tindakan untuk menggantung lesen operasi. Bagi tindakan kilang sawit di Ulu Remes, kertas catatan untuk tindakan mahkamah di bawah Seksyen 16-1 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 kerana kegagalan mematuhi syarat lesen telah disediakan. Ketetapan berhubung kertas catatan telah pun dirujuk kepada bahagian pendakwaan. Sekarang terpulanglah kepada bahagian pendakwaan untuk meneruskan tindakan. Tindakan segera penguatkuasaan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 telah diambil, di mana premis tersebut telah digantung lesen beroperasi dari 14 Julai sehingga 26 Julai. Dalam masa yang sama, notis arahan di bawah Seksyen 31 Akta Kualiti Alam Sekitar Sekeliling 1974 juga telah dikeluarkan pada 14 Julai untuk pihak premis melaksanakan kerja-kerja pembetulan dan pencegahan. Panjang lagi, Ahmad. Ya. Panjang lagi. Ada sikit. Sila duduk. Ahli-ahli yang berhormat, saya tangguhkan persidangan ini 20 minit. 1 jam.